نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada ayah-ayah dan ibu-ibu, dan kepada Ustaz Ghazali dan juga Ustaz Dr. Osman. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita, dapat sama-sama kita berada di bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka hari ini hari yang ke-6 bagi yang kita puasa di bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka mudah-mudahan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan amalan puasa kita dan juga amalan qiyam Ramadan, iaitu semaya tarawih. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita pun dah lewat masa lebih kurang 9 minit. Kita berjanji 9.30 dah. Biasalah. Jadi program kita pada pagi ini, insya-Allah pertama kali Ketua Markaz Al-Quran ataupun Sun Al-Quran di Nara ni, dia akan buka majlis sekitar 5 minit. Selepas pada tu kita ada ceramah dalam tajuk Ramadan adalah bulan Al-Quran, yang akan disampaikan oleh Ustaz Ghazali Cik Su. Ustaz Ghazali Cik Su yang berada di depan kita ni sebagai ketua with you di Patani Tani. Selepas pada tu daripada pukul 10.30 sampai pukul 11.30 kita ada ceramah pula bahagian yang kedua, iaitu apakah yang ada di dalam suratul Baqarah, yang mana kita dah belajar. Kau dah lupa dah? Kalau lupa tak apa, hari ini kita mari ingat semula. InsyaAllah Dr. Osman akan bagi ceramah tentang apakah yang ada di dalam suratul Baqarah, ataupun kita mari murajaah apa yang ada di dalam suratul Baqarah, yang mana kita dah belajar dengan Ustaz Ibrahim kita, dan kemungkinan dia akan tanya awak kita, insya-Allah. Jangan lagi tadi, mungkin lagi tadi. Pertama kali kita akan buka majlis dengan bacaan Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh Osman. Sikit apa dah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما
قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada saudara Osman yang sudi membaca Al-Quran. Maka selepas pada ini, insya-Allah kita akan dengar ataupun menjemput Dr. Osman Yunus sebagai Ketua Sun Al-Quran untuk menyampaikan sedikit kalimah kepada ayah dan ibu. Maka majlis dipersilakan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Allahumma ja'alna mimman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia dan kepada Ustaz Ghazali yang dihormati sebagai mudir Wana WTU San Kuantan Talubuk yang mana sudi mari beri pada muhadharah kepada kita pada hari ini berkenaan dengan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan yang dihormati segala hadirin dan lelaki ataupun perempuan, alhamdulillah. Jadi sebenarnya pokpak kita di hari ini kerana hanya sampai pukul 11 insya-Allah berkenaan dengan Ramadan, sesuai kita minggu Ramadan, kita masuk minggu pertama ni dan minggu yang kedua, maka pihak Sun Al-Quran sudi mengada majlis seperti ini supaya memperbarukan iman kita, sama-sama kita tukar fikiran dan sama-sama kita mengaji berkenaan dengan Al-Quran Al-Karim. InsyaAllah kita akan ada pada hari ini selepas ini akan banyai oleh Ustaz Ghazali kita berkenaan dengan Ramadan dan Al-Quran. Kemudian kalau ada soalan pun mintalah Ustaz Ghazali bagi masa 5 minit lepas itu. Dan seterusnya akan sambung oleh saya berkenaan dengan surah Al-Baqarah sesuai dengan laksud yang kita ambil di atas nama Sun Al-Quran ni, kita kaji dan kita faham, kita khaujai bab Al-Baqarah. InsyaAllah kita akan mari tu secara umum kita ada gapo dalam surah Baqarah, kelebihan Baqarah gapo yang Tuhan cerita dalam surah Baqarah, dan kita kena faham gapo dan kita akan dapat berian gapo dalam surah Baqarah. Semoga angin kita ni apabila kita faham surah Baqarah, insya-Allah kita beramal. Maka saya pun tak lewatkan masa dah. InsyaAllah kita serah selepas ini kepada Ustaz Ghazali dah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ikut muat aja, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم نور قلوبنا بالقرآن واهدنا إلى صراط المستقيم واجعلنا من أولياء صادقنا المهتدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وفقهنا في الدين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. أنت تعلم خائنة أعين وما تخفي الصدور. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوة القرآن. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, salam sejahtera, salam bahagia kepada ibu dan ayah dan kepada pihak yang bertanggungjawab surah Al-Quran, terutama bagi pihak mudir markaz iaitu Dr. Usman dan Ustaz Ibrahim dan semua canati di sini. Nah, saya minta kasih banyak-banyak jemput untuk mari ceramah atau kecek tentang Ramadan adalah bulan Al-Quran. Alhamdulillah, sebelum daripada kita nak kecek tajuk ni, nah, yang daripada saya sedia, sakut pak dengan bulan Ramadan ni, nah, terutamanya, nah, kita ni kena tahu kata Quran sebuah ni yang kita baca dalam hari ni, bila diturun, berapa tahun diturun kepada Nabi Muhammad SAW, dan tujuan gapo diturun Al-Quran, supaya kita kata kita baca Quran dalam hari, kita tadarus, at-tadabbur, nah, dok reti makna dia ni, reti atau Quran ni gapo, ikatan dengan hidup kita lah mana, dunia dan juga akhirat. Nah, sebab tu salah satu soalan muka nakir, nah, ma kitabuka, apakah kitabmu? Nah, ini satu soalan yang berkaitan dengan panggil lepas dah mati. Sebab itulah sebelum daripada sana kecek tajuk ni, nah, kita klik kepada hadis Nabi SAW yang mana Nabi bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Satu hadis lagi, al-mahiru bil Quran ma'al kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'ati alayh fa huwa lahu aw fa huwa alayhi al-ajran aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, nah, Quran ni sebelum saya nak kecek tajuk ni, kerana Quran Ramadan bulan Quran. Nah, kita clear sikit. Kata saya kata ayah di sini ni, tahu dok Quran tu lah mana? Ayah, Quran turun sebuah sekaligus kan? Atau turun panggil lah mana? Nah, hak ni bagi kita kena berterangkan sikit pada muslim-muslimat. Kerana Quran ni sebuah ni, nah, kalau kita nak beza dengan kitab dulu, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, nah, kitab tu semua tu boleh Ramadan semua. Tapi nah, kitab Taurat turun pada hari Ramadan, Injil pada 13 hari Ramadan. Nah, dan Quran diturun pada 24 daripada bulan Ramadan. Itu mengikut pendapat yang hadis Nabi SAW riwayat. Tetapi tu kita Injil, tu kita Taurat, tu kita Zabur, tu sekaligus. Sekaligus. Nah, jadi Nabi Musa AS timur Quran sekaligus. Timur Taurat sekaligus. Bentuk lauhah. Nah, tetapi Quran itu sekaligus juga. Daripada Lauh Mahfuz sampai kepada
Baitul Izzah, langit dunia lah ni. Tak sekaligus. Nah, terus sekaligus. Tetapi sekaligus daripada Lauh Mahfuz sampai kepada langit dunia, yang langit 7 lapis. Nah, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Maknanya susun berlapisan langit ni. Lapis pertama kepada lapis kedua 500 tahun. Jadi 500 tahun sini kita tak tahulah 500 tahun dunia ke atau 500 tahun kira Allah Taala sendiri. Di sini panggil saya pun panggil tak tahu kata ulama mai tafsir lah mana. Kata 500 tahun mai pada langit dunia lagi langit kedua ni 500 tahun kira tahun dunia ke atau kira sisi Allah Subhanahu Taala. Nah, langit yang kedua 500 tahun sampai pada langit ketujuh. Campur semua 3,500 tahun. Yalah tak? Lebih kurangnya. Lepas tu al-ma', al-kursi wal 'arsy. Lepas tu Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz fi Lauhil Mahfuz. Allah Taala firman di Lauh Mahfuz diturunkan Al-Quranul Karim daripada Allah SWT sampai kepada langit dunia ni. Terus sekaligus. Adapun kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur terus sekaligus sampai Nabi lalu lah. Quran tak? Terus sekaligus tak? Tetapi terus sekaligus mahipun di Baitul Izzah saja. Faham tu? Nah, mai turun hipun di Baitul Izzah, langit yang pertama. Tempat duduk tawaf malaikat. Baitul Izzah sama betul dengan Kaabah. Kemudian daripada Baitul Izzah turun kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab tu berlaku syok kepada seorang sahabat yang bernama Atiyah bin Aswad. Dia syok Quran tu sekaligus lah mana? Kalau Nabi Muhammad ada timur wahyu Aisna, kadang timur bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dia rasa syok. Herak. Jadi seorang sahabat ni rasa syok, dia tanya Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, dia rasa syok. Quran tu sekaligus. Tetapi kan Nabi duk terima hari bulan Syawal, kadang-kadang wahyu turun. Bulan Zulqa'dah, kadang-kadang wahyu turun. Nah, ambil pada bulan Muharram sampai kepada bulan Zulqa'dah, jadi ada wahyu turun sama. Allah Taala kata, "Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Nah, kitabun unzila ilaihi mubarakun liyadabbar ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Jadi timur syok di kalangan sahabat yang bernama Atiyah bin Salim, Atiyah bin Aswad. Dia tanya Ibn Abbas. Ibn Abbas kata sebenarnya lah ni. Sebenarnya Quran ini turun sekaligus sungguh. Tetapi turun sekaligus daripada Allah SWT Lauh Mahfuz ke langit dunia di toko situ. Kemudian diturun kepada Nabi Muhammad SAW mengikut keadaan yang berlaku pada Nabi Muhammad lebih kurangnya hampir 23 tahun. Satu ayat. Itulah hak kita kata Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian kita rujuk kepada tafsir Ibnu Katsir, ada riwayat cerita turun kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, juzuk 1 muka 293. Kalau kita rujuk tentang dan kata kita kelih di kitab Taurat, Injil, Zabur turun bulan Ramadan semua. Hanya hari-hari tak serupa. Nah, hari ini jadi kita kelih rujuk kelih nah. Semua dah bagi berkaitan dengan turunnya kitab-kitab dulu bulan Ramadan juga. Kemudian kebangi Ramadan bulan Quran. Kalau kita kelih kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi ni dia duk main murajaah dengan malaikat Jibril setahun sekali. Nah, waktu malam. Pada hari Nabi nak mati, malaikat Jibril main duk murajaah dengan Nabi SAW 2 kali. Nah, hari Nabi nak mati tu maka di murajaah dengan Nabi SAW 2 kali.
ayat mula-mula turun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam surah apa ayah? Surah apa? Surah mula-mula diturun kepada Nabi Muhammad waktu Nabi duduk dalam gua Hira. Iqra suratul Alaq. Ayat akhir sekali. Surah di segi surah suratul Alaq. Di segi ayat akhir sekali ayat apa ayah? Al-yawma akmaltu lakum. Sebenarnya hadis saya nak betul sikit dah. Banyak di kalangan kita faham kata al-yawma akmaltu lakum sebagai ayat akhir yang diturun kepada Nabi Muhammad. Sebenarnya ada sekali. Kalau kita kali rajuk pada tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Baghawi, tafsir lain-lainnya, nah, mengatakan al-yawma akmaltu lakum tu bukan ayat akhir dah. Hanya ayat sebagai ayat akhir hidup Nabi, ayat yang akhir haji Nabi SAW. Ayat tu ayat diturun kepada Nabi Muhammad sebagai ayat akhir haji Nabi SAW. Banyak di kalangan saya besok soalan dalam izaan radio, orang kata al-yawma akmaltu lakum, sebagai saya faham betul dulu. Sebagai kata al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini aku sempurnakan ke atas kamu akan nikmat nikmat ke atas kamu dan sempurna Islam ke atas kamu dan aku reda sebagai panggil wa raditu lakumul Islam dinan dan aku reda Islam sebagai agama. Sebenarnya ayat ini sebagai ayat akhir haji Nabi SAW turun di pada Arafah waktu Nabi duk baca khutbah dalam Hajjatul Wada'. Ada apa ayat akhir? Ayat apa? Nah, jadi al-yawma akmaltu lakum ni ayat akhir haji Nabi. Jadi Nabi lepas haji lepas tu Nabi mati, dekat setahun Nabi mati. Ayat ni sebagai ayat akhir haji Nabi, bukan ayat akhir mati Nabi. Faham tak tu? Adapun ayat akhir mati Nabi SAW dalam suratul Baqarah ayat 281. Sebab itulah Jibril alaihissalam dia mai jumpa dengan Nabi SAW, ya Muhammad, menjadilah ayat ni duduk di antara ayat reba dengan ayat utai. Jadi Nabi SAW ni waktu mana Jibril mai jumpa Nabi, Jibril kata, "Hei Muhammad, menjadilah ayat ni." Nah, ayat apa? Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Maknanya, dan hendaklah kamu takut kepada satu hari yang kamu semuanya akan kembali kepada Allah Ta'ala. Yauman, satu hari yang kamu akan kembali pada Allah, kemudian kamu akan disempurnakan dengan apa yang kamu usaha. Nah, wahum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalim. Ya, maka sebab wahum la yuzlamun, dan mereka itu tidak dizalim sama sekali. Ayat ni merupakan ayat akhir sekali diturun kepada Nabi Muhammad SAW. Kata sebagai pendapat ulama, Nabi baca ayat ni sudah 3 hari Nabi mati. Hak tadi kat setahun dah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum tu sebagai ayat akhir bagi haji Nabi, bukan ayat akhir bagi kematian Nabi SAW dah. Nah, lepas tu Nabi hidup 3 hari. Setengah pendapat ulama kata, setengah pendapat kata mengatakan Nabi hidup 27 hari. Setengah pendapat kata Nabi hidup kat apa je Nabi mati. Lepas ada tu ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Datang malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, menjadilah ayat ni duduk di antara ayat reba dengan ayat utai. Ayat rebanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ayat 280. Ayat utai, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil 'adl wa la ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah. Ini ayat akhir bagi suratul Baqarah. Bukan ayat akhir. Ayat sebelum akhir dalam 282 lebih kurang. Nah, ayat utas pipi ayat. Maka mereka Jibril kata, "Hei Muhammad, menjadilah ayat ni wattaqu yawman turja'una fi ila Allah." Duk di antara ayat reba dan ayat utai duk tengah molek sebagai ayat akhir bagi kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak khilaf di antara ulama. Dalam tafsir Ibnu Katsir pun ada riwayat dan ada tafsir-tafsir lain pun ada riwayat tentang ayat akhir bagi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ada ayat al-yauma akmaltu lakum merupakan ayat akhir bagi haji Nabi SAW. Faham tak? Ayat faham? Mama? Faham insya-Allah dah. Kemudian Nabi SAW dalam bulan Ramadan Nabi mai duk murajaah. Mana murajaah at-tadarus maknanya malaikat baca Nabi dengar, Nabi baca malaikat dengar, bagi tadarus Al-Quranul Karim bersama Jibril ni. Nah, di waktu malam kasih hari dah. Nah, sebab tu berkata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab kata, nah, sunat bagi kita mari tadarus Al-Quran di dalam bulan Ramadan, mari fipung baca Quran. Nah, boleh kita baca orang lain dengar, kita dengar orang lain baca kita. Nah, atau kita baca kepada orang yang lebih hafal daripada kita, orang yang lebih ingat pada kita. Dalil kata ini adalah sunat ikthar minal tilawati fi syahr Ramadan. Nah, dalam bulan Ramadan. Nah, dan juga sebahagian kata pendapat ulama sunat waktu malam. Kerana malaikat Jibril mai al-mudarasah dengan Nabi SAW waktu malam. Nah, itu dia kata kana Nabi SAW yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran pada waktu malam. Nah, kemudian Quran ni 30 juz 9,990 lebih. Nah, maka di Mekah 13, Madinah 10 tahun. Nah, lebih kurangnya 23 tahun lebih kurang diturunkan kepada Rasulullah. Nah, lebih kurangnya. Kemudian Quran ni diturun hipo di Baitul Izzah dan dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Mengikut keadaan berlaku pada Nabi Muhammad. Ketika mana ada orang tanya Nabi, "Ya Rasulullah, bila berlaku hari kiamat?" Nabi tak boleh jawab. Maka Allah Ta'ala menjawab pada Nabi Muhammad SAW. Nah, orang bertanya roh, yas'alunaka 'anir roh. Nabi tak boleh jawab. Allah Ta'ala menjawab pada Nabi Muhammad SAW, "Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalil." Kemudian Quran ni sebab apa boleh hadir bulan Ramadan? Sebab dalam bulan Ramadan boleh diturun Al-Quran. Bulan Ramadan bulan yang Nabi terima panggil ayat Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan banyak sekali. Kemudian sebab itulah panggil Quran dia kita faham molek. Kita faham Quran molek. Sebab tu saya kata uzila fihi al-Quran, diturun kalau Quran turun daripada atas ke bawah. Kalau Isra Mi'raj dari bawah ke atas. Nah, Isra dan Mi'raj naik bawah naik ke atas. Quran ni unzila ni daripada atas ke bawah. Patut atas ke bawah tu daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia marratan wahidah, sekaligus. Nah, siapa saya ayat tadi kata kalau kita Taurat, Injil, Zabur terus sekaligus juga. Tapi sekaligus Nabi terima selalu. Nabi Musa terima selalu sekaligus. Daripada Allah Ta'ala tu baik terima sekaligus. Quran ada turun sekaligus juga. Tetapi sekaligus daripada langit, daripada Lauh Mahfuz, daripada Allah Ta'ala ke langit dunia sekaligus. Turun pada Nabi Muhammad daripada langit dunia kepada Nabi Muhammad munajjaman mufarraqan. Munajjam mana?
bertolak ansur. Seayat minggu kadang berlaku. Kadang-kadang sengai tu siapa? Boleh-boleh sengai Quran tak turun. Siapa Nabi serabut? Siapa Nabi serabut ada wahyu tak turun ni? Sebagaimana orang tuduh pada Aisyah kata zina. Nah, siapa Nabi serabut? Siapa Nabi nak pergi persan dengan Umar nak cerai Aisyah? Ayat tak turun. Akhir baru turun suratul Bara'ah. Sebab itulah zaman Nabi dulu ada apa Allah Ta'ala tu jawab pada Nabi Muhammad SAW. Zaman kita lah ni Nabi tak ada dah. Dan Quran pun panggil tak ada lagi. Hanya caranya apabila ada masalah ke apa kita rajak pada Al-Quran dan Sunnah. Sebab zaman dulu Nabi terima doa terus daripada Allah Ta'ala. Nabi royak selalu pada sahabat. Nah, dan hadis Nabi royak selalu. Zaman kita lah ni Nabi mati dah. Quran pun sudah putus dah turun. Nah, hanya dah ada 30 juz. Dia ada berlaku masalah apa, kita rajak pada Al-Quran dan rajak pada sunnah Rasulullah SAW. Sebab di akhir zaman ni Nabi kata akan berlaku fitnah banyak sekali. Satakunu fitanun qaqita'an lay muzlim. Faqila fama makhraj ya Rasulullah? Qala kitabullah fihi khabaru ma qablakum wa naba'u ma ba'dakum wal hukma ma bainakum. Man tamassaka bihi naja wa man a'rada anhu halak wa man akhadha bi faqad ukhidha ila siratil mustaqim. Itu hadis yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, Nabi kata akan berlaku di akhir zaman fitnah. Zaman kita lah ni kali fitnah, masya-Allah. Fitnah tu, fitnah huru-hara manusia, bunuh mati. Nah, fitnah harta, fitnah anak isteri, fitnah banyak fitnah. Sahabat kata, gapo jalan keluar ya Rasulullah? Nabi kata kitabullah, Al-Quran. Kadang dalam Quran ada berita-berita sebelum pada mung dan berita-berita selepas pada mung. Nah, siapa yang berpegang dengan dia selamat, siapa yang berpaling daripada Al-Quran binasa, dan siapa yang berambil dengan Quran faqad ukhidha ila siratil mustaqim. Dia dapat jalan yang betul, jalan yang bertunjuk. Sebab tu zaman kita Quran dalam Ramadan ni, kita lah bulan Ramadan ni lah kita nak baca Quran sungguh, kita nak faham Quran sungguh, kita nak reti Quran sungguh, sama ada baca baik, sama ada nak faham baik. Baru ni kita belajar i'jazul ilmi fi suratul Fatihah. I'jaz kemahasajan di segi cerwicakan dalam suratul Fatihah banyak lagi tak tahu. Kemudian dalam satu hadis Nabi SAW yang di akhir zaman ni, nah, Nabi yang dikeluarkan oleh Ali bin Abi Talib, yushiku ay ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yabqa min al-islam illa ismuhu wa la yabqa min al-Quran illa rasmuhu. Nabi kata tidak akan tinggal di akhir zaman orang Islam hanya nama sahaja. Nama Abdullah Zainab, nama Abdullah. Nah, rambut sepengah balung ayah. Nah, nama Zainab, bakar baju ketak-ketak. Nah, dedah orang. Nama sahaja. Dan Al-Quran hanya tulisan sahaja. Tak ada biar baca Quran. Lah ni boleh Ramadan boleh bola pula dah. Nah, orang duduk nak pergi bola, warung duduk pergi bola. Nah, Masya Allah bulan Ramadan. Sebab itulah kalau kita nak kerti Quran, kita tak kerti hidup. Karena Quran ni kesentang ciwit. Saya yang bawa ni kata, kita ni kita kerti sentang den. Wicaci wit. Kita kau cari wicaci saja. Kerti hijau waktu warning, nah, wak komputer waktu warning. Tetapi kita mai kau cari wicaci wit. Wicaci wit mana? Qada dan qada kita betul Allah Taala uji kita nak hadapi lah mana. Nah, alamat kiamat nak hadap alamat kiamat gapo ate, kiamat kecil, kiamat alamat besar, alamat kecil. Hidup kita uji Allah Taala dalam rumah tangga kita, dalam negara kita, manusia, jenis manusia. Tabiat lah mana? Hal ni panggil wicaci wit. Dia kita kau cari wicaci wit ni, wicaci tamadala lah. Tetapi manusia lah ni wahum 'anil akhirati ghafilun. Mereka dengan hari akhirat dia lalai kerana dia faham wicaci. Duk ngaji abi tabinu nak gaji tu gaji tinggi mana? Nak gaji tinggi. Kau cari wicaci tetapi dia tak faham wicaci wit. Qada umur kita nak panjang nak banyak, rezeki kita nak mudah nak bayar. Nah, kita ni ada orang baik, orang jahat. Akhirat esok ni ada ahli syurga ke ahli neraka. Semua ni ada dalam Quran ada ayat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah qaddara al-maqadir qabla yakhluqa as-samawati wal ard. Sebab itulah bulan Ramadan, nah, kita kena hidup dengan Quran. Sebagaimana berkata Muhammad Al-Iqbal, innal Quran idza dakhala fi qalbi al-insan taghayyara al-insan. Wa idza taghayyara al-insan taghayyara al-alam.
Maknanya Quran ni mamanya pihak kita baca Quran, orang nak zuk Quran sungguh cuba tengok email dia, tengok lek malam. Dia semai tahajud malam-malam tengok. Nah, nak kau cuala Ramadan boleh lain syaitan dah. Perasaan kita salah juga. Bulan Ramadan perasaan kita lain. Allah Taala buat perasaan khah, perasaan wasa nak kepada kebaikan. Perasaan nak kepada kebaikan. Sebab bulan Ramadan ni cuba kita email kita tengok. Zuk kita ngayak Quran sekadar mana? Supaya ngaji nahwu sarah dulu, ngaji nahwu ngapa nahwu, zuk dengan nahwu baca pak faham, jumlah ni nak jumlah gapo. Jumlah gapo ni. Ha ni jumlah ni jumlah mubtada khabar, jadi zuk dengan nahwu. Quran ni, nak zuk dengan Quran ni supaya zuk dengan dikir, orang dia dengar dikir orang lagu, duk tak kata gerak kaki dia. Wearing lah ni, duk tak kata, beri lagu sikit ya, dia getuk. Dia zuk dengan lagu, dia gerak kaki dia, dia gerak tangan sebab dia zuk dengan lagu. Zuk dengan lagu. Jadi daging darah akan lagu ya, jadi daging darah dia. Tetapi bagaimana kita nak jadi Quran dia daging darah? Cuba kita buat ni malam tengok. Nah, kita lihat sahabat Nabi SAW. Satu ketika dia main tahajud dia waktu malam. Dia ada satu di Madinah. Kita sapa dak ada ya sport zuk boyo. Ni saya nak kecek betul. Agak kata, nah, zuk kita supaya para sahabat. La yuslu hadhil ummah, la tuslu hadhil ummati illa ma saluha awwaluha. Tidak akan jadi baik umat zaman kita lah ni. Kecuali kita ambil contoh tauladan umat zaman dulu, kebaikan umat zaman dulu, sahabat, tabi'in. Kita lihat sahabat Nabi SAW. Nabi SAW dia baca Quran dah kena kecek. Zuk Nabi tu siapa? Nabi dah kena kecek hak zuk Nabi. Kita lihat para sahabat. Zuk dia waktu malam, dia baca suratul Kahfi. Dia main tahajud, dia baca suratul Kahfi. Datang seorang musyrikin panah. Dia nak main tahajud malam-malam, saing dia tidur dekat dia. Nah, saing dia tidur dekat ni sembahyang ni tidur. Seorang musyrikin nak balah. Nah, dia pergi nusuk, nampak seorang sahabat duk sembahyang tahajud sedang duk baca suratul Kahfi. Dia panah. Panah kali pertama kena kaki, kena betis. Tak ada khabar apa. Wasa kena tapi tak khabar tergapo. Panah kali kedua pula, kena betis pula. Tak ubah lagi, darah tu baik dah. Panah kali ketiga baru rebah. Akhirnya darah penuh. Darah penuh, sahabat khabar tu pergi dia, nampak darah penuh. Gana tanya, gana mukna nak panah ni. Bapa pun tak gerak, tak royak kat aku dulu. Allah, dia bawa khabar panah yang ketiga yang gebah tu. Sebab ya tu aku duk zuk dengan cita-cita Ashabul Kahfi. Aku saya nak kerak cita pemuda yang beriman dengan Allah SWT lari masuk dalam gua kerana lari pada Raja Dickenus. Dia duk galik dak baca Quran dengan doa cita Ashabul Kahfi, galik dak siapa tak khabar atau panah kaki dia gebah. Pak kita nyamuk seekor kita khabar dah lah ni nah. Baca Quran. Nah, nyamuk seekor ya. Mutlah nak kena nah anak panah. Mutlah nak kena gapo setengah orang tu. Nah. Nak cabut nak mana hukum semaya mu cabut. Allahu akbar, masya-Allah. Quran zaman sahabat Nabi. Sebab tu berkata Muhammad Iqbal, innal Quran idza dakhala fi qalbi al-insan taghayyara al-insan wa idza taghayyara al-insan taghayyara al-alam. Quran ni apabila masuk jerat dalam hati kita, zuk baca Quran zuk molek dengan ayat dengan makna dia, nah, taghayyara al-insan, ubah kita ni. Percayalah sebab tu didik tarbiyah Quran tak serupa dengan tarbiyah benda lain. Orang didik dengan Quran ni jiwa dia, jiwa dalam dia, akhlak dia tak serupa dengan tarbiyah dengan hak lain. Sebab taghayyara al-insan, ubah kita ni. Wa idza taghayyara al-insan taghayyara al-alam. Apabila ubah manusia, dunia ni akan ubah. Dunia akan ubah lah. Masyarakat akan ubah. Saya yakin orang hidup Quran, rokok tak ada dalam kampung insya-Allah. Orang tak ada isap rokok dalam kampung. Kalau hidup dengan Quran sungguh. Nah, kalau hidup Quran sungguh, tak ada dalam masyarakat itu dadah.
Tak ada dalam masyarakat kita, dah kata. Kalau hidup tu, taghayyar al-insan. Wa idza taghayyar al-insan, taghayyar al-alam. Sebab tu kita mafhumul mukhalafah. Kalau kita ngaji usul fiqh kata, mafhumul mukhalafah. Bahas balik. Bahas balik. Innal ghina idza dakhala fi qalbi al-insan, taghayyar al-insan. Wa idza taghayyar al-insan, taghayyar al-alam. Kita ada mafhumul mukhalafah. Kata kelagu dia masuk jadi dari hati manusia ni, ubah manusia lagu ni. Wa idza ta'il insan, apabila ubah manusia, ubah dunia ni. Sebab dunia ni penuh dengan lagu, mibak tu manusia diubah. Dia ada rosak itu lagu, ada rotak lagu. Jadi ubah dunia ni. Kita panggil mafhum pahamis balik. Sebab itulah berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kita dengar lagu banyak ni, dalam bulan Ramadan ni, alhamdulillah agak tahu insya-Allah. Saya pergi pacung baru ni. Ke Ramadan. Jadi kita minta lah dengan pihak Ramadan tu minta panggil cur Ramadan ni, minta wiluk lah karaoke dah. Alhamdulillah panggil ya usah nak duduk, tapi nak duduk cur puluh akhir lah. Elok cobalah ke. Sebab itulah panggil berkata Ibnu Mas'ud, lagu ni timbul sifat munafik dalam hati sebagaimana air dapat tumbuh. Dan Al-Quran yumbitul iman fil qalbi kama yumbitul ma'a zara'. Al-Quran dapat tumbuhkan iman dalam hati sebagaimana pohon kayu dapat tumbuhkan tumbuhan. Sebagaimana air dapat tumbuhkan tumbuhan. Sebab tu kita dengar Quran acak-acak, hati kita salah. Saya yakin tak ibu bapa baca Quran acak-acak, dia tak ada sifat pelik-pelik. Sebab Quran dia main duk pagar. Quran main duk pagar. Kalau kita tidur, kalau nak tidur, kita wirid belum tidur, baca 3 kul je dah. Kita baca 3 kul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq wa bin nas. Ubah dah hidup kita. Panggil perasaan kita ubah dah. Kita tidur 3 kul balik dengan Quran dan akhir dengan suratul Baqarah. Amana Rasul biman, lainlah hidup kita. Sebab tu dalam bulan Ramadan ni, bukan sekadar kita baca Quran saja dak. Kita kena hidup wirid-wirid yang berkaitan ayat Quran. Supaya wirid belum tidur, baca 3 kul. Wirid belum tidur, baca ayat kursi. Wirid belum tidur, baca akhir suratul Baqarah. Wirid belum tidur, sebahagian ulama kata baca qul ya ayyuhal kafirun. Ini kita hidup dalam bulan Ramadan. Selain pada kita baca Quran, kita hidup juga wirid-wirid yang berkaitan dengan ayat-ayat Quran seperti azkar nabawiyah, ada ayat Quran. Panggil belum kita tidur dan sebagainya. Ini panggil Quran dan kita hidup sama, ya hidup hati kita. Sebab itulah kita lihat Umar bin Khattab. Umar ni, seorang sahabat Nabi SAW, dia dalam bulan Ramadan ni, dia tiap sungguh. Kita dalam bulan Ramadan sebulan ni ada juga cuang kita tiap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu berkata ulama, mu dalam bulan Ramadan ni menjadilah sebuah budak. Jadilah waktu mu munajat kepada Allah Taala, waktu kamu munajat kepada Allah Taala waktu malam, menjadilah sebuah budak. Belana tiap ni ngisa budak dia tak awi tiap. Saya ngom mok poi awi basnya. Supaya tu mu jadi sebuah budak duk tiap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, duk minta, duk rayu, duk gapo kepada Allah Taala. Allah Taala wi barulah kamu tu rasa puas hati. Bulan Ramadan. Sebab tu Umar bin Khattab ni terkenal sahabat yang paling tiap banyak dengan sebab Quran. Sampai pipi dia ni ada bekas air mata. Allahu akbar. Kita bekas apa? Bekas awak bekas. Bekas awak. Lepas tu bekas apa? Parut-parut dah. Umar ada bekas. Apa bekas air mata dia. Sebab tu Umar sampai tak ada air mata nak tiap. Tiap ngisok-ngisok sungguh. Itu para sahabat. Satu ketika saya Umar bin Khattab ni ketika mana Umar dia panggil dia dengar panggil Abdullah bin Shaddad, dia berkata sami'tu nasyijil Umar bin Khattab wa ana fi akhir sufuf fi salatul subhi yaqra fi suratul Yusuf qala Allah Ta'ala qala inna ma ashku bathi wa husni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Umar duk baca ayat ni
Dia mengisah. Dia baca ayat ni sampai mengisah. Ayat dalam surah Yusuf, ayat yang 80 ni. Mengisah. Sampai habis air mata dia. Habis air mata Umar bin Khattab. Kerana dia baca ayat qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Dan Umar bin Khattab satu ketika dia dengar seorang lelaki dia main tahajud waktu malam baca dalam surah Tur. Surah mana sampai di ayat Quran sampai di ayat inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' yauma tamuru as-samaa'u mawra wa tasirul jibalu sayra. Umar bin Khattab ni dia dengar ayat ni kata qasamun wa rabbil Ka'bah. Sehingga dia klik rumah sakit sebulan sakit. Tak tahu kata sakit buku gapo. Ni para sahabat dulu dan tabi'in. Kita orang tabi'in zaman dulu. Hasan al-Basri seorang tabi'in. Orang baca ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Film pita Allahu Akbar. Apa ayat ni? Sebab sakut dengan nak mati nak masuk dalam kubur. Alhaakumut takatsur. Memperbanyakkan kamu akan harta benda. Duk himpun duit 1,000 juta, 2 juta, saya masuk dalam kubur tak ada nak taubat. Hasan al-Basri dengan ayat ni sampai film. Allahu Akbar. Itu dia kata bagaimana kita zaman maju ni dengan sahabat zaman tak maju tapi dia maju di segi jiwa. Kita maju zaman ni tapi maju segi waktu. Jiwa berat. Nak kata jiwa mampu pemuda. Rasa kasar sangat dah. Tak ada denyut saya apa. Tak ada denyut. Allahu Akbar. Bayangkan saya satu klik Indonesia semayang. Di Indonesia ni bulan Ramadan ni ada semaya cepat. Semaya cepat. Cah Allahu Akbar. Dalam sejak bulan Ramadan. Maya cepat. Pak kita ada cepat-cepat tapi muja ada cepat ku Allah kuliah dah. Cepat juga. Indonesia ni saya kelas suka main Allah. Bulan Ramadan ada tempat demo ada sesak lagi lah ni. Di Indonesia lah ni semaya cepat. Baca gapo tahu? Sujud ni banyak dia ni jadi saya kelas pasal suka. Tak ada lagi umat Islam kita dia sesak daripada bulan Ramadan. Dia baca gapo tahu lah. Kayak qada sujud rakaat. Sebab itulah kita kena faham balik kata Quran ni. Bagaimanakah dia dalam bulan Ramadan? Sebab itulah dalam bulan Ramadan kita usahlah tahun ni baca habis satu khatam. Dan boleh juga kalau ayah mama tak pandai nak baca, panggil anak kita baca kita dengar. Panggil anak kita baca kita dengar. Satu sunnah Rasulullah juga. Dan muni baca kita dengar. Nabi SAW pernah dia dengar sahabat baca. Siapa Nabi tu biar mata. Nabi tu cuba badai-badai. Kita zamilan sebab apa kita tak faham ayat Quran. Kalau kita cuba maya-maya tengok dan kita baca tengok ayat Quran, kita main khayal tengok. Nabi SAW di waktu malam ni, dia hidup waktu malam bulan Ramadan, masya-Allah. Sampai Nabi SAW setiap malam lah Nabi ni dia bangun semaya ni, dia tak ada semaya lagi. Dia bangun hadis sunnah Rasulullah. Dia bangun tu dia ada kelih bitai-bitai atas langit. Dia baik kelih bitai langit, dia mikir tentang kejian Allah SWT. Siapa Nabi kata tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah fa innakum lan taqdiru qadrata atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi duk mikir tentang kejian Allah Taala. Kemudian Nabi baca ayat dalam surah Ali Imran ayat akhir sekali, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Akhirnya Nabi baca sudah, Nabi kata wailun liman yaqra hadhihi al-ayah thumma lam yufakkiruha. Celakalah Nabi kata bagi orang yang baca ayat ni tapi mereka tak berfikir tentang ayat-ayat Allah Taala dalam ayat dalam surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ard. Dalam surah Imran ayat tentang kebesaran Allah, tentang kejian Allah Taala, tapi orang yang tak baca ayat ni tak mikir, Nabi kata wailun liman yaqra hadhihi al-ayah thumma lam yufakkiruha. Sebab itulah kita bulan Ramadan ni Quran sebagai kita kena tumpu pada Al-Quran. Ada halaqat tadarus Al-Quran.
Nah, ada kita ikut sasakun Quran. Nak buat halaqah Quran, nak baca Quran dia kita dengar, dia membaca kita dengar. Nah, kita baca dia mau dengar atau panggil kita dengar melalui radio boleh juga. Nah, nak dengar melalui dia baca boleh. Sunnah Rasulullah SAW pentingnya nak hidup udara Al-Quran. Nak hidup udara Al-Quran. Sebab 2 bulan ni kalau kita tak hidup Quran, nak tarbiyah bila lagi hati kita dengan Quran. Nah, nak tarbiyah bila lagi hati dengan Quran? Sebab Quran ni nak ubah perasaan kita. Orang dia faham Quran molek, faham makna molek, faham apa molek. Nah, saya yakin atau orang ni tak masuk penyakit belak-belak. Nah, kalau tak ada Quran dia main belah hati dia, dia mudah masuk penyakit ria, mudah masuk penyakit takabur, mudah masuk penyakit apa ni sum'ah, longtoeng. Nah, mudah penyakit dia kita tak hidup Quran, dia belah Quran molek. Sebab Quran ni sumber hati kita kena tumpu pada Quran. Di segi nak terima wahyu, di segi nak terima ajar Allah SWT. Sebab dalam Quran ni dia ayat habis. Hati manusia ada apa jenis? Manusia apa jenis? Nah, sebab tu orang baca Quran ni, orang seluah. Orang faham Quran, nak kenal Allah Taala kena kenal Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, kita jelas Allah SWT. Ar-Rahmanur Rahim lah mana? Maliki Yaumiddin. Nama-nama Allah Taala, sifat-sifat Allah Taala dalam Quran ayat habis. Nah, dalam Quran ni sifat Allah Taala, nama Allah Taala jelas sekali. Kalau kita belajar kelas tafsir ulama, Ar-Rahmanur Rahim. Nah, wallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asmaul husna. Kita rasa jelas kata Quran ni goyah Allah Taala jelas. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Lillahi tis'atun isman man ahsaha dakhalal jannah." Bagi Allah Taala tu 99 nama, siapa hafal nama Allah Taala masuk syurga. Sebab tu dalam Quran ni kita baca. Dan dari kita faham Quran molek, kita kelih kita nak duduk macam mana. Kita ni orang jenis macam mana. Misalnya ni kita rasa kena, bawa kita baca ayat Quran apa? Oh, kita ni jenis macam orang ni. Sebab dalam Quran ni dia ayat segala jenis manusia. Dalam Quran dia ayat segala jenis hati orang. Hati ni lah mana. Sebab terkadang kita nak tahu hati kita lah ni tak tahu. Nah, hati kita macam mana kita tak tahu. Nah, kecuali kita gerti Quran, baru kita tahu hati kita. Inilah hati kita. Baru kita khocai ciwit. Khocai rani duk sunnah Quran, duk sunnah manusia ni. Nah, Allah Taala ayat orang munafik. Allah Taala ayat orang musyrikin. Allah Taala ayat manusia. Kalla innal insana khuliqa halu'a. Nah, manusia dijadikan hakada gupu gapah. Idza masau syarru jazua wa idza masul khairu manua. Manusia Allah Taala buat halulobo, dia boleh nikmat. Nah, panggil tak syukur pada Allah Taala, dan Allah Taala kerak nikmat mula nak panggil buta harapan pada Allah Taala. Sebab itulah penting sekali kita kena faham Quran sebelum daripada kita nak Allah Taala cabut nyawa kita ni. Quran ni besar sekali. Saya minta dalam Ramadan kita hiduplah Quran dengan isteri kita, dengan anak kita, dan selepas Ramadan. Nah, selepas Ramadan lah mana kita nak hidup pula. Supaya apa? Belum kita nak mati ni, kita basah hidup dengan Al-Quran. Saya kena seorang pemuda negeri Arab mati su'ul khatimah dengan husnul khatimah. Tak serupa sama sekali. Nah, tak serupa sama sekali. Seorang pemuda, dia ni sering bawa ziarah waris-waris dia. Nah, dia pun barang tak kereta dia pun makan ni apa semua, ziarah waris-waris dia. Atas kereta dia tu dia pasal Quran semua. Pasal Quran semua atas kereta dia. Nah, dia tak pasal lagu-lagu. Dia tak pasal doktrin atas kereta. Dia dengar Quran. Nah, dengar orang ngajar, dengar Quran. Tapi takdir satu hari itu kereta dia balik. Ini satu cerita yang saya baca dalam husnul khatimah, orang mati molek. Kereta dia balik tu, kotor tu, dia tak mati lagi. Orang bakal ikhlas kereta, orang bakal nak pergi pada kereta lah. Waktu pergi banyak pada kereta, tapi kotor dia tak mati lagi. Tiba-tiba, mulai orang waktu pergi badan dia tu, tangan dia yang tersyahad. Lepas tu bunyi suara baca Quran, halalu summa hana ra'sahu. Mati lu. Akik tangan baca Quran halalu,
Seorang lalu, orang tu dengar, orang kau dia nak ajar mucak dia tu. Bunyi seorang baca Quran. Kepala bayar, mati. Allahu Akbar. Kemudian orang pun heran. Kita tanya orang dia. Anakmu ni amal gapo kata? Amal gapo ti anakmu ni? Kata anakku ni setiap minggu dia pergi ziarah orang dia. Dia boh isi barang atas kereta, dia tak dengar tak lain, dengar Quran atas kereta. Sebab tu salah satu nak mati molek ni kita duduk lah mana lah tu lah kita mati. Sebagaimana saya baca satu cerita seorang mucak tak boleh. Sebab dia minta okok seputung, okok 2 hutang. Satu cerita saya baca, Allahu Akbar. Sebab dia tak ada niat isap okok kamu. Sampai hari nak hati tu orang ajar mucak, dia ni minta okok lagi. Hak sore itu tu baca nyanyi lagu. Nak mati sebab tu hidup kesal hidup kita ni. Kesal hidup kita jadi daging darah ni apa dalam hidup kita. Dan kita bina masa molek, dia nak pergi ke molek. Itu baik dengan molek. Dan kita masa misalnya kita ngupak kat orang, duk kecek orang, dia nak mati lagi waktu juga. Wa naktubu atharahum. Aku tulis kesal-kesal mereka. Sebab itulah dalam bulan Ramadan kita hidup kesal Quran. Baca Quran banyak, wizuk Quran, nak wizuk lagi, cuba teralik malam tengok. Pukul 3, pukul 2 kita katuk pita, kita baca ayat-ayat mana-mana lah pada. Alhaakumut takasur. Bulan macam malam ni kita reti makna gapo ayat ni. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Kita baca ayat akhir surah Al-Baqarah. Wattaqu yawman turja'una fi ila Allah. Mai duk upah hati kita, biasa kita tubik benda dengan Al-Quran. Itulah para sahabat dulu. Nah, dia didik Quran sebab tu tubik para sahabat. Nah, yang jiwa semangat. Para sahabat jiwa semangat. Khalid bin Walid umur berapa tahun je? Nah, Mus'ab bin Umair berapa tahun? Tapi oleh kerana didikan Quran ni menjadikan wal Quran yamshuna fil ardi. Quran jadi atas muka bumi ibarat. Nah, itulah saya yang saya akan sampai pada ayah dan ibu. Nah, kita hidup Quran, insya-Allah dengar Quran semua, insya-Allah dia kita mati esok tak payah. Kita nak mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadun wa asyhadu an la ilaha illallah. Nah, baik kesah hidup kita di atas kita bina masing-masing. Kita bina masa-masa tu baiklah tu. Dan kita bina baca Quran semua, insya-Allah taala akhir hidup kita ia tu baik waktu. Dan juga kita minta Allah taala, Allah taala bantu kita untuk nak panggil Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husna ibadatik. Sahabat zaman dulu dia doa sebelum Ramadan. Nah, Allahumma ballighna Ramadan. Molek-molek masuk dalam Ramadan dia doa pula Allahumma inna ala amal salih. Allah taala bantu dia untuk buat amal soleh. Nah, dan lepas Ramadan dia doa Allah taala, Allah taala terima amalan dia dalam bulan Ramadan. Insya-Allah taala sekadar tu hari ini insya-Allah tentang Ramadan adalah bulan Al-Quran insya-Allah dah. Lepas tu saya hari sikit kita bakat doa lah banyak-banyak dah. Kerana doa ni bagi kita banyak doa bulan Ramadan dan kerana doa ni mustajab. Nah, doa Ramadan doa mustajab. Kita nak minta apa minta lah. Terutama minta pada masyarakat kita. Dan Nabi kata nak doa pada dirimu dulu. Jangan ada doa pada lain lah. Doa pada dirimu, lepas tu doa pada lain pula. Nah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu sikit banyak dah supaya kita dapat memahami tentang para sahabat bagaimana mereka dalam Al-Quranul Karim. Dan saya nak ambil satu sikit lagi nah ni. Nah, idza dakhala Ramadan, Sufyan Ats-Tsauri ni apabila masuk dalam Ramadan, dia tinggal segala amal dia, dia pergi baca Quran. Nah, berkata Imam Nawawi rahimahullah, nah, sepatut tahuilah bahawanya bagi orang yang Allah Taala baginya nikmat zahir tu atau panggil Allah Taala tolak pada dia bala yang zahir, dia kena sujud syukur pada Allah SWT. Sama masuk dalam Ramadan pun sebagai nikmat zahir, nak untuk kita nak taat pada Allah Taala, kita sujud syukur pada Allah SWT. Nah, berkata Imam Nawawi dah. Nah, sekadar hari ini insya-Allah ada apa? Agak kita buka soalan sikit. Nah, kita sudah pukul 10. 40 minit. Ada 5 minit lagi. Ada orang nak tanya? Ya. Ya. Jadi saya kira atas zamir tu, zamir Nabi Muhammad ni panggil zamir syair lah. Zamir orang panggil ahli syair kuat zamir tu.
Nah, lepas tu yo kadang zaman tu yo agak tu panggil kebangkit Nabi Muhammad tu di kalangan kaum Quraisy. Nah, saya akan satu hikmah Allah Taala nak untuk panggil nak sapakan sebagai umat akhir lah. Sebagai umat akhir panggil nabi yang terakhir dan sebagai nabi terakhir. Saya kata kemungkinan hikmah daripada Allah Taala turun Quran kau tu kerana nabi diutus sebagai nabi terakhir dan Quran diturun sebagai kitab terakhir. Heran. Kalau dulu ia berakhir lagi sebab sekaligus. Taurat ni Nabi Musa diterima sekaligus. Di bukit apa? Bukit Tur Sina, kan? Dan sampai Nabi Musa ni sakit hati doa khalifah Bani Israel tu semua lemu. Ya ada jangan ada. Jangan dia buat gapo-gapo aku lagi jumpa Allah Taala ni. Akhirnya Nabi Musa diterima lawah wahyu daripada Allah Taala betul sekaligus. Sepengah papel dah. Sampai Nabi Musa gembah kok Betul. Nabi Musa pergi hipoklik. Wah panggil betul papel lah mana Allah lah. Terus sekaligus. Nah. Ada cerita panjang lah, cerita panjang. Saya tahu hikmah kerana Nabi terakhir dan Quran sebagai kitab terakhir. Itu ditukar munajjaman, mufarraqan. Bertolak ansur sikit demi sikit. Wallahu a'lam. Ya. Tak apa. Tapi sunnah ni nak ayat dikit sunnah lah. Dikit sunnahnya kita Nabi tu bulan ayat tahajud. Nah, ya mangung, ya kle inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab sampai ayat akhirnya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha al. Sebenarnya ayat ini ayat Nabi baca ayat ni sunnah Rasul. Sunnah. Tapi ayat di akhir zaman orang tak berfikir tentang kebesaran Allah Ta'ala. Kalau kita ambil ayat baca Al-Quran pun tak apa nah. Tapi kita luput sunnah situ lah. Kita nak baca ayat Al-Quran. Tapi tak boleh kita baca kelih langit. Tak boleh. Allahu Akbar. Inna fi khalqis samawati wa ta'ala lah. Waktu Nabi lagi maya kelih langit. Nabi suruh lepak sujud. Nah. InsyaAllah lah. Ada kau lagi? Ya, saya nak sambung saya. Ya. Boleh jadi tak Tuhan pilih turun sikit-sikit untuk hamba ni Pak Prong kalau sehalahkan roh dia boleh jadi. Waktu Tujuan Tuhan hayau hitung sikit-sikit. Sebab ada dua sekali tu daripada dia sahabat tu nak timur. Betul. Nah, kemungkinan betul. Kemungkinan sahabat Allah timur sekaligus. Sebagaimana ayat Arab. Ayat Arab tu berapa kali? 4 kali. Nah, tak terus sekaligus. Kata sebelah lagi dah. Tu mulanya tu wa tama wa ina boleh buat Arab. Patut turun pula dah tu sampai betul. Hei orang beriman, jangan kamu dekat semaya kamu sedangkan bila kadang mabuk. Kalau tu sekaligus, kemungkinan sama itu tu panggil sahabat suka minat Arab. Nah, kau panggil tak faham Israel lagi lah. Nah, suka minat Arab. Sampai Madinah tu penuh dengan Arab Madinah. Sebab tu ayat Arab turun bertolak ansur 4 kali turun. Kalau tu sekaligus, saya yakin atau sahabat akan tolak sekaligus. Sebagaimana berlaku di satu khalifah, ayah di khalifah, adik kata, "Hei ayah di khalifah, bapa ayah lagi orang minat Arab sekaligus." Ya tak aku memang takut orang tolak sekaligus. Faham? Sebab tu ayat ia tu bertolak ansur kerana apa? Kerana masyarakat Quraisy kerana itu aku tolak sekaligus. Mengikut keadaan yang berlaku pada Nabi Muhammad SAW. Ada apa? Masa pun sudah apa dah. Jadi Rodi Salah ada buat panggil jaringan dengan Markaz Quran. Kita ada panggil support dakwah Ramadan dan lecture dah. Jauh terletak dah. Di dapat tu. Ada di faedah sini dah. Alhamdulillah jadi tujuan nak hidup Ramadan lah. Jadi itu mikir panggil tani pun tak ada uya itulah kita buat support alhamdulillah. Jadi Markaz Quran pun kita ada outlet juga dalam support dah. Macam hal tani nang jalan. Tujuan apa? Kerana kita sampaikan risalah Ramadan. Hal Quran apa semua ada semua insya-Allah.
Ada apa nak tanya? Saya ni bukan ahli fiqh, ustaz doktor semua ahli fiqh. Nah, ya Allah, insya-Allah. Ada apa nak tanya lagi insya-Allah? Ini sebab apa? InsyaAllah. Saya pun sekadar ini dulu insyaAllah betul dan benar daripada Allah SWT. Sidang salah saya minta maaf banyak-banyak. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ghazali yang beri maklumat kepada kita semua supaya kita dapat pengajaran untuk kita nak hidupkan di bulan Ramadan dengan sempurna hidup kita dengan turut ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selepas maka sekarang ni dah kita akan panggil Akhi Usman supaya dia tanya soalan, lepas tu kita ada hadiah dah daripada Markas Quran dah. Maka kita mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Yusri. Kita nak ada soalan sikit sebagai jawab. Kita ada hadiah. Kita panggil, kita seru. Kata kalau kita kerti, kita faham, kita boleh jawab insya-Allah. Pertama cuba waktu hadis Quran Prasa. Hadis cik yo hong kat Quran. Hadis yang mi Quran Prasa kat Al-Quran. Satu, waktu bercakap soalan, dia boleh royak, kita ada hadiah. Lepas tu yang kedua, pio yang keribah ti jadi nak tafsir Al-Quran. Siapa dia waktu cuba waktu toya waktu nama, kita ada hadiah. Tiga juga ayat สุดท้ายที่ถูกประทานลงมา ayat mana? Dah Ustaz Ghazali tu royak saat ni dah sebagai serup dah. Dia royak insya-Allah dah. Dia royak yang pertama. Tham, lepas tu top. Ibnu Katsir. Ya kalau masya-Allah. Kita nak jawab yang mula-mula. Dia jawab mula boleh. Tak apa insya-Allah. No. Lepas tu yang kedua Nabi ada. Lepas tu yang kedua dah cuba waktu ayat hadis disangkut paut dengan Al-Quran. Sangkut paut dengan Al-Quran. Cuba waktu ayat. Cuba waktu hadis disangkut paut dengan Al-Quran dia. Satu. Dia jawab insya-Allah kita beri hadiah. Kita nak yang mula pertama awal-awal. Kita tangan apa kita beri dah.ความประเสริฐของอัลกุรอาน Itu tiga ayat สุดท้ายที่ถูกประทานลงมา di ayat mana? Cuba waktu beri sikit. Saat ni Ustaz Ghazali akhir-akhir saat ni Ustaz Ghazali waktu beri suatu perkara. Tak ingat Pia. Kena baca kena baca. Sebab ayat สุดท้าย Cepat halung ma. Waktu yang terakhir kali ayat mana? Kena baca insya-Allah. Ali apa? Wattaku apa? Al-yawma akmaltu lakum. Waktu bukit sana Ustaz Ghazali yang ada sana tu dia bukit terakhir. Terakhir lain. Lepas tu kita pergi kepada hadis. Hadis di mana hadis dia kita mengaji sebaik-baik manusia orang yang gapo-gapo sebagai kira Quran supaya kita mengaji apa sebaik-baik manusia yang orang mengaji dan mengajar Al-Quran. Ngaji Quran dah lepas tu ngajar Al-Quran pula. Boleh.
Aku tidak waktu be bahasa Arab. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu kana dia. Masya-Allah. Apa tu ayat dah salah satu dia. Ayat hak mana dia? Akhir kali dia ayat mana? What nak sore, nak sore, sore. Coba akik. Jangan juga baca bismillah. Wattaqu ya khanna. Ya sahih, masya-Allah. Jazakillah. Arwah ke? Ya. Dapat sekali saja dan sebagai sarum dan semoga boleh kepada kita belaka semakan lawang. Jazakallah khairan pada Akhi Usman. Apa ni? Maklumat tentang gapo yang mengandungi di dalam surah Al-Baqarah. Maka mempersilakan Dr. Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Ghazali yang sebelum pada saya, yang mana dia beri berkenaan dengan kelebihan Al-Quranul Karim dan kelebihan Ramadan. Semoga kita fahamlah gapo Al-Quran dan gapo Ramadan, insya-Allah. Kalau kita ada sekali lagi kita boleh tanya juga di luar dah. Yang saya ni yang beri tugas pada saya iaitu gapo ada dalam surah Al-Baqarah. Jadi maudhu' yang kita ambil ni sesuai dengan sebab kita ada kelas pengajian di sunnah Al-Quran kita ni berkenaan dengan laksud surah Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah. Ni pun saya akan sepitah lalu kita lalu dalam surah Baqarah dalam sekitar 100 ayat dah. Dalam rakaat kita tu agak ada lepas ada 100 kita mula khas baru selepas ada hari raya, insya-Allah. Jadi alhamdulillah di sunnah Al-Quran kita telah duk mengajar duk tukar ada fikiran berkenaan dengan laksud surah Baqarah ni. Alhamdulillah setahun kita duk beri kam dan kuamai surah Al-Baqarah tu. Kita wangwa fara khojai, insya-Allah kita khojai bot Al-Baqarah. เนื่องจากศูนย์อัลกุรอานนี่มีคอร์สเรียนภาษาอาหรับและก็ภาษาอัลกุรอานอัลกะรีมซึ่งที่ผ่านมานะครับเราได้จัดอบรมบทอัลบะเกาะเราะห์นะครับซึ่งอาจารย์ของเรานะเป็นผู้มีความรู้เฉพาะด้านความหมายอัลกุรอานความหมายsurah Al Baqarahคำต่อคำdah itu yang kita telah buka di surah Al-Quran Al-Karim. Jadi alhamdulillah surah Baqarah ni masya-Allah. Sebelum pada kita nak tahu kelebihan, kita kena baca surah Baqarah. Kena baca. Surah Baqarah ni surah yang yai, surah yang hebat sekali. Allahu Akbar. Boleh dinamakan sepanjang-panjang dan sebesar-besar surah dalam Al-Quran. Kalau ingat surah Baqarah tu masa sebaik-baik dah. Ingat dah itu surah Baqarah ni. Panjang tu dah 200 80 ayat. Kalau ingat surah Baqarah seolah kata kita boleh benda yang mika dalam hidup kita. Pasal surah Baqarah ni kita baca dari semaya sedap sekali. Dengan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Kalau kita baca dengan kita faham kuamai dia. Therefore itu faham dah kita ngaji dah ni dah. Saya rasa dah setiap ayat kita nak kita lagi saya tak ada nak royak maka fo itu royak. Ada mana po. Sebab kita ambil dah. Kalau kita ambil dah ni satu huamru mika tisud kita kena anurak, kita kena raksa. Sebab kau cari Quran niเป็นnikmatของ Allah Subhanahu Wa Taala. Allahให้ความเมตตา Allah ให้ความรู้แก่เรา kita kena raksa. Kita kena jaga. Sebab kalau kita tak jaga kita akan lupa. Kalau tak boleh lupa, kita kena baca.
Bagi orang yang ingat Quran dah, dia ingat Quran. Cuba tanya dia. Dia baca lebih banyak pada orang tak ingat lagi. Nak ingat macam tu. Nak ingat. Sebab kalau you sepengah apa Nabi kata sepengah utah liat dah Quran. Igak hari ni orang usaha nak lari utah ni. Lari. Igak usaha ni igak payah utah dalam selesai ni kalau kita lagi caput nama tu payah. Igak buruk payah lagi. Apakah utah ni dia orang binatang yang hebat, binatang yang pelik, yang gagah, yang gapo dengan manusia ni kau payah lagi. Begitu juga Al-Quranul Karim susah dah. Al-Baqarah ni Nabi kata kalau dalam setiap sesuatu ada tempat pisik dia. Kalau satu benda ada tempat cudin hok dia. Quran ni ada tempat cudin dia, iaitu Al-Quran. Kalau utah ke dengan utah ia ada tempat hok naik banggu tu, atas belakang dia. Tu utah. Kalau nampak hok tu pakai chair tu, ikhlas din hok utah tu ada go tu. Kalau kita tengok binatang lain tak ada. Tu ikhlas. Ayat ikhlas din hok Al-Quran Karim ke bot Al-Baqarah. Kalau dia baca Al-Baqarah, bahasa surah Baqarah, masya-Allah. Dan Nabi kata kemuncak dah cut hak sung suti sudah dalam Quran Karim ke bot Al-Baqarah. Ya surah Baqarah. Besar surah Baqarah. Dan Nabi kata innal asyaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra fihi suratul Baqarah. Syaitan akan lari daripada rumah yang baca surah Al-Baqarah. Tu ayat tu yang jai. Kalau kita ingat le dada kita baca dalam Quran, kita baca dalam tahajud, dalam qiyamul lail, syaitan lagi dek mana habis. Tu dalam kalau dalam dada kita kalau kita ada. Syaitan lari daripada rumah yang baca surah Al-Baqarah. Allahu Akbar. Dan dalam surah Baqarah ni ada beberapa ayat yang penting. Ayat apa tadi? Ayat yang penting. Mula-mula kali alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayat ni 5 ayat awal-awal ni Nabi dah disenapsu kita baca pagi petang. Di antara ayat yang kena kita baca pagi petang. Selepas ada kita baca surah Fatihah. Besar sekali 5 ayat ni. Siapa dia? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita tengok dalam ayat tu. Yang jai sekali 5 ayat ni. Bersangkut paut dengan apa? Sifat orang mukmin. Tu heroyak dalam 5 ayat ni sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin 5 ayat ni sudah mencukupi kalau kita nak jaga 5 ayat ni. Kita tengok dalam surah Baqarah ni. Besar sekali. Lepas tu ada ayat apa lagi dalam hafsah surah Baqarah? Ayat apa? Ayat kursi. Siapa yang baca ayat kursi, Nabi kata pagi dan petang kafatah mencukupinya. Mencukupi dengan ayat ni tidak berhajat ayat lain lagi. Tuhan jaga. Syaitan tak masuk dekat, jin tak masuk dekat, syaitan manusia pun tak masuk dekat. Barakah ada pada kita, alhamdulillah ayat kursi. Siapa yang baca dalam hadis lain pula, siapa yang baca ayat kursi selepas pada semaya 5 waktu. Sebelum nak baca Qul huwallahu ahad tu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu bin nas, kita baca ayat kursi. Kita email dah baca macam dah. Kita baca diri pula. Setiap 5 waktu kafatah menjaga dia, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mencukupi. Baca belum tidur. Kamar dia ayat kursi baca pagi dan petang pula. Nabi tak tinggal. Tak tinggal gitu ayat kursi pagi petang. Allahu Akbar. Sebab itu ayat kursi ini di antara ayat yang a'zamul Quran. Ulama kata sebesar-besar ayat dalam Quran, ayat kursi. Duduk dalam surah Baqarah nah, tak ada duduk dalam surah lain. Pasal lagi ayat hak yingjai juga dalam surah Baqarah ayat gapo? Hak Nabi baca pagi petang. Ayat sutai
Dua ayat sutai, dia baca dua ayat sutai terjaga kafatah, terjaga juga. Nabi baca pagi petang. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Dua ayat ni jingyai sekali. Kita kena baca. Gu dengan ayat kursi. Baca ayat kursi, alhamdulillah. Baca ayat amana ar-rasul, alhamdulillah. Pagi petang Tuhan jaga. Tambah dengan 3 qul pada qul wallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Sebab itu dah mi ayat ti yin yaiใน surah Baqarah คือ ayat kursi. ถ้าใครอ่านใครที่ท่องใครที่อ่านเช้าเย็นเนี่ยจินและชัยฏอนเนี่ยไม่รบกวนนะถ้ารอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอ่านทุกเวลาละหมาดเลยนะอายะห์กุรซี แล้วก็สุดท้ายในบทอัลบะเกาะเราะห์ก็มีอามันัรรอซูลุบิมาสุนนะห์ท่านนบีก็อ่านเช้าเย็นya nak baca pagi dan petang dia baca pagi petang terjaga. Dan dalam surah Baqarah ada satu ayat, biar jawab ni boleh tulis surat dah. Ada satu ayat, dengan boleh. Satu ayat dalam surah Baqarah panjang sekali. Boleh dikata sepanjang-panjang ayat dalam Quran ayat ni lah. Tu dia. ในบทอัลกุรอานมี1อายะห์ถือว่าเป็นอายะห์ที่ยาวที่สุดในอัลกุรอานนะครับแล้วก็คุยเรื่องอะไรอายะห์ไหนครับอายะห์ไหนครับอยากจะให้คนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ก่อนนะตอบminta lain pada จ้าหน้าที่ dulu Nabi minta Sahih mari tunjuk ayat sikit lagi biar nak jawab. Sebelum ada Stahil nak tunjuk, jawab dulu. Nanti Yusri minta banyak gelak sikit lah. Ambil sini. Gelak pun tu dah, kau dulu. Biar nak jawab. Ayat ke apa? Ayat 182 ayat cuba baca. 282 mana Yusri? Cuba dak. 282. Mana 282? Ya, Iza tadayantum ya benar dah. Berkenaan dengan hutang, cara nak guna duit, cara nak turakam semua sedekit semua, cara jot bantuk. Kalau kita ยืมเงินเราต้องมีการจดบันทึก kalau ยืมแล้วต้องมีพยานต้องมีชาฮิดถือว่าเป็นอายะห์ที่ยาวที่สุดในอัลกุรอานยาอัยยูฮัลลซีนอามานูอิซาตะดายันตุมบิดัยนินอิลาอัจลิมมุซัมมาฟักตุบูtulis จดบันทึกเมื่อมีการยืมเงินแล้วแต่ kita ada hutang duit dahต้องมีการฟักตุบูให้จดบันทึก ada satu ayat yang besar dah minta wi hadiah pada ustazah kita tu ada satu ayat yang panjang dalam surah Al-Baqarah ada dalam surah ni Tuhan cerita lebih Pia mula nak tulisใครที่เป็นคนที่ต้องจดบันทึกใครเป็นคนที่สั่งถ้าไม่มีการจดบันทึกต้องทำยังไงนะพยานเนี่ยต้องมีกี่คนที่จะมาจดบันทึกเรื่องหนี้สินitu ละเอียดเรื่องอิสลามเนี่ยละเอียดdia สอนวิธีตัวละเอียด segi การเงิน kalau duk nego kemari ไม่จำเป็นต้องมีบันทึก tapi ต้องมีการada เงื่อนไขที่เรารับได้ tak apa sebab orang nego dia rujakซึ่งกันและกัน dia punya ปัญหากันได้ dengan melalui bank melalui gapo dia เชื่อใจซึ่งกันและกัน lepas tu nak terukit dia ada basic diaมีkredit dia kita orangธรรมดาni kalau kita nak pergi nego dengan orang nak terukit dia tanya iya demo kalau kita tunjuk ni ada duit dalam account 100,000 juta-ibu dia buat nego dah pernah buat nego dah aku ทำค้าขายระดับประเทศdah tak ada apa lah tak ada kena buat yin yang apa kalau kita orangธรรมดาnak beli kereta nak ada prakan nak ada gerai tanah nak ada apa tapi sama nak terukit benar telefon halus straight tak apa nak guna atas barang insyaallah mai benar Isa tarwih dia เข้าใจซึ่งกันและกันก็ayat jugaนะ Allah กล่าวไว้ในอัลกุรอานdalam ayat ni illa an takuna tijaratan
tudirunaha bainakum. Cuba tunjuk ayat tu. Tuhan kata dalam 280 net akhir sekali, dah pergi ke akhir. Lagi tu jaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaikum junahun alla taktubu. ยกเว้นเมื่อมีการทำธุรกิจระหว่างพวกคุณมีการเชื่อใจซึ่งกันและกันแล้วไม่จำเป็นที่คุณจะต้องจดบันทึก Kita kenal lah kau kita. Ini segi ayat tu satu kotmai, hak kotmai lu dak jalan lah ni nak Turki dak jalan dalam Islam kau mi buat lah. Ia ayat dah. Masya-Allah Quran ni dah cukup dengan Quran ni. Tu ayat tu sebagai dari ruam dah dalam surah Baqarah ni ada satu ayat yang begitu panjang dalam Al-Quran iaitu ayat tadayun. Ayat tu dah. Ayat Quran tu qiyakat ni si dah jod bentuk. Kalau itu dah kita mari tengok ada gapo kata dalam surah Baqarah. Selain pada kita dengar kelebihan, kita kena baca sebagai senjata kita, sebagai awud kita, sebagai lo nak pongkan kita daripada manrai, daripada syaitan, daripada jin. Deh, lepas tu kita nak baca Nabi kata la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kita buat rumah kita sebagai kubur. Kesian tu. Lo ni kita baca kubur dah. Jadi kubur buat di rumah. Pelik. Tu Nabi ni dia kata rumah kita jangan buat di kubur. Sebab kubur ni senyap. Tak baca Quran. Di rumah dia kena baca, jangan disenyap. Rumah mana tak baca Quran, senyap lah. Kesih. Jadi sare jin syaitan. Habis tu kena baca. Jangan sepuluh kubur. Kita faham daripada hadis ni ulama, kubur tu bukan tempat baca Quran. Sebab Nabi kata jangan jadi rumahmu kubur. Kubur ni senyap sunyi tak baca Quran. Sampai tu kalau dia baca Quran di kubur tu nak jadi bid'ah. Kalau tak kena dengan lagu dia. Kalau dia baca ayat talqih, ada ayat Quran sikit-sikit tu, bid'ah dah. Dan kata setengah dia baca Quran di kubur, hadiah ada si kubur, siapa tak siapa, setengah kata bid'ah. Hak tu tujuan Quran ni kena ada dalam rumah bagi orang hidup. Bukan orang duduk dalam kubur. Orang dalam kubur tu ya ketika mana dia hidup, dia baca Quran, maka Quran akan beri syafaat kepada dia. Akan beri syafaat. Syafaat ni akan bantu dia lah. Dia dalam kubur dah. Maka bagi orang hidup ni tak ada. Nak baca tak apa, setengah lama kata siapa dah. Tapi tak mesti baca kubur, baca di rumah kita lah. Bagi kita hadiah. Wallah alam siapa sebab ulama khilaf. Kata setengah tak siapa, kata setengah tak siapa. Kalulah di atas pendapat kata siapa, insya-Allah Tuhan kuasa dah, Tuhan kuasa berlaku. Surah Baqarah ni turun di mana? Turun di mana? Surah Baqarah turun di Madinah. Sebab dah sebab ikhlas din surah Baqarah ni ia pen ayat yau. Boleh ke ayat yau ni belum di Madinah. Lepas tu ia ada khitab, ia ada riak orang mukmin, oh banda mukmin, ya ayyuhallazina amanu mika riak, oh banda mukmin, wahai mereka yang beriman. Jadi turun di Madinah. Madinah ni walaupun Nabi opayuk pai di Madinah leka daerah Al-Quran ni surah Baqarah. Kalau di Mekah semua lewat ayat ti qiyaukap. Tilong ti Mekah ni ajak qiyaukap akidah. Qul huwallahu ahad. Cloud dua Allah nan ông điều thông nan. Qiyauk akidah lom ti Mekah.แต่ถ้าเป็นที่มะดีนะห์ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. Semua tu banyak. Oleh kerana ya allazina amanu sakut di Madinah. Ayat hari kita ngaji ni seolah-olah ayat ti Nabi Baqarah di Madinah. Nabi dia berhancatkan kekal Islam di Madinah. Dalam surah Baqarah ni 240 ni ayat mula-mula tu 5 ayat mula-mula tu bersakut dengan orang mukmin. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi sehingga sampai akhir tu wa ulaika humul muflihun. Demikian itulah orang yang muflih, orang yang dapat kejayaan. Dan minta Yusri minta beralih
Alih mikuk saya suruh dah baca dah. Siapa 5 ayat tu sifat orang mukmin besarnya. Saya nak minta for itu pergi ngapal 5 ayat ni kita baca dalam Quran supaya kita nak teran wajah kita. Kunalah senak den kaum mukmin. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. No ayat Quran tu pentang nam bagi orang muttaqin, konti yang kering Allah Subhanahu wa taala. Artinya berian tirau apa daerah daripada sini kita kena beriman kata Quran tu adalah tangnam bagi kita dalam surah Baqarah mula-mula. Tangnam hudan lil muttaqin. Kriteria jabin muttaqin kenaan Quran. Tong daerah hidayah ja Quran. Kalau tak mau Quran patisit Al-Quran, mai Al-Quran, mai Al-Quran, mai apa semua tu perisa Al-Quran dia mesti ikut muttaqin. Nah. Allazina wa ya sifat orang muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaib. Benar gaib beriman. Dah benar gaib. Wa yuqimuna as-salah bersemayah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dengan sabsin semua tu dia infak, dia bericak di jalan Allah. Seperna ime gi anggota luar semayah. Apabila anggota luar gi ikut sangkum. Tengok dia crop room habis. Ya atau sifat ya Allah royak pada mula-mula dalam ayat yang kedua dalam surah Baqarah ni begitu besar sekali. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Berkenaan dengan akhirat yang mai tengahครับในโลกดุนยาเนี่ยยังไม่พอคนมุมินคนที่มีหัวใจสูงศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ในวันปรโลกในวันที่เราไม่เห็นtak nampak di hari akhirat tak akan nampak bukan tak akan nampak kita tak nampak sekarang dan kita akan nampak setelah mana kita mati lok akhirat sebab itu dalam akhirat kita akan tengok buah kayu kita akan tengok lelaki dan perempuan, kita akan tengok katil, kita akan tengok makanan, kita akan tengok minuman, kita akan tengok anhar. Anhar ni menam hok dek jalan lagi mari dek bawah syurga kita. Besar. Nah ya tu dah berkata Mujahid, dia kata ayat 1/5 ni khas bagi orang mukmin. Cepat sampai pun satu Allah. Goyak sifat orang mukmin. Kemudian 2 ayat lepas pada tu Allah khitab bagi orang kafir. Mana? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat ni 2 ayat selepas tu dah. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah. 2 ayat ni sakut dengan orang kafir. Tengok, mari orang mukmin. Kemudian Allah atibai kunalah senang orang kafir. Prophet Isa, orang kafir. Dah. Sesungguhnya orang kafir itu sama ada kita wi kesedaran pada dia, tidak wi kesedaran pada dia, la yu'minun. Mereka mai sata Allah, tak beriman. Kata upih hati dia. Wa khatamallahu ala qulubihim, Tuhan khatam, Tuhan prataptra. Biasa bagai patap terang ni bagai sen habis dah. Mudah dah ucapkan yasin ni. Belum ada nak sen pada orang tak terang tak apa lagi, kecek orang dia lagi, tapi belum patap terang ni tak boleh kira. Hatta kita tak boleh nak plan nak mari kor nak mari torong tak boleh. Tuhan pun sepatu. Jadi orang kafir suruh capcuan suruh pergi pada hidayah, suruh dengar Quran, suruh apa. Akhir-akhir tak apa khatam. Khatamallahu ala qulubihim. Khatam pratap terang, tak nampak gapo. Jadi kuam mud bagi dia tak ada gapo. Sayang sawang semua tak ada api. Waliyazbillah. Kemudian Mujahid dia kata lepas pada tu 13 ayat bersakut paut dengan orang gapo? Orang munafiqin. Sakut dengan orang munafiqin. Mana? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Setengah manusia dia kata dia beriman dengan Allah, dengan hari akhirat, wa ma hum bimu'minin. Mereka tak jinglau kau mai sata Allah. Kauว่าเขาศรัทธาต่อ Allah อีหม่านต่อ Allah Subhanahu wa taala ในวันอาคิเราะห์ทุกอย่างเลยแต่เขาไม่ใช่คนที่มุมิน Ini sifat orang munafiqin, kelak-kelak, patisir, bahau, kadzab, โกหก ในสังคมพวกเราเนี่ยมีมุนาฟิกีนเยอะ
อยู่กับคนมุสลิมเราอยู่ด้วยกันฉันก็มีอีหม่านฉันก็ละหมาดนะหลังจากที่ออกมัสยิดก็พูดทุกอย่างที่เกี่ยวกับคนมุมินนะเป็นสายลับเป็นอะไรหลายๆอย่างนั่นก็คือคนมุนาฟิกีนลักษณะorangมุนาฟิกีนนี่orangหน้าไว้หลังหลอกorangไม่ซื่อกับสังคมมุสลิมไม่ซื่อกับมุสลิมorang tidak ada ความซื่อสัตย์ความจริงใจอาmanah dia dengan orang Islam dia kecek Masya Allah tapi apabila lap lang tu duk ngapai hak mana ikutlah dengan setuju Islam kita kena wanglah dia ni Muslim ada gapo kau je sama orang semua tu wanglah tidak ni orang munafiqin orang dak ngucap ni dia semaya sekali ni pakai piyah kali ni dia Allah sejak Allah wallah alam lah dalam dada dia tu Nabi tak ada suruh bangkang baca dalam dada dia tapi Tuhan tahu supaya orang munafikin di zaman Rasulullah ya royak habis kok Huzaifah ya ni nama ni Abdullah bin Ubay ya ni nama habis nama royak habis tapi Nabi dia tak ada berperoi sebab dia takut kata rawang muslim doikan nikah apa kagan ataupun apa sebab Nabi dia raksa amanah dia tak boleh situ dia serah pada Tuhan dan serah pada Tuhan nak turun atas dunia nak tosok kok ia biasa mana Tuhan kuasa dan Tuhan tosok dia tu ayat 13 ayat dan kalau kita tengok 13 ayat ni mula pada ayat 8 sampai ayat 20 ayat 8 sampai 20 tu kecek benar berkenaan dengan orang munafikin sifat orang munafikin kemudian selepas tu ayat 21 Yusri cuba tengok ayat 21 Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum sehingga akhirnya walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini khitab dengan ayyuhan nas walaupun turun di Madinah tapi Tuhan kecek berkenaan orang kafir di Mekah. Sebab itu yang bagi ya ayyuhan nas kena pada semua. Lebih lagi berkata ahli tafsir ini kena pada fuq musyrikin. Wahai manusia, ibadatlah kepada Tuhan kamu. Kenapa ke? Orang yang tidak beriman pada Nabi Muhammad sampai semenjak Rasulullah sehingga akhirnya ni, ya ayuhan nas boleh pakai. Wahai orang yang tidak beriman, orang kafir, ibadatlah kamu kepada Tuhan kamu alladzi khalaqakum yang menjadikan kamu dan mereka yang sebelum kamu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu itu bertakwa. Mudah-mudahan kamu itu beriman masuk dalam agama Islam. Dia udkhulu fis silmi kafah. Hai nak tu sasana Islamគ្រប់សម្បូរ kafah. Hal ini sebagai saan Islam เราชักชวนคนที่ไม่ใช่มุสลิมต้องการสันติภาพต้องการอีหม่านต้องการศาสนาที่ถูกต้องการสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับเข้าหาอายะห์นี้ยาอัยยูฮันนัสอัลเลาะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างคุณและสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้อิบาดัตให้เคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา Kemudian banyak lagi tu ada ayat lepas tu allazi ja'ala lakumul arda firasha semua tu ayat ada dalam surah Baqarah ni banyak jenis hukum hak Tuhan dia royak kita semenjak pada orang mukmin, orang kafir, kemudian orang munafikin dah. Kita pergi dalam ayat lain pula dalam surah Baqarah ni ada cerita berkenaan dengan Bani Israel dengan Bani Israel. Bila pada tu kecek nyamuk Tuhan buat banding dengan nyamuk ni yung ni benda tualik benda agak kita mahi kuam samkan tapi ayat tu Tuhan yang kuasa Tuhan yang kuasa menjadi mana dalam ayat 20 ni tu